Datuk Haji Muhammad Jaffar bin Haji Muhammad Atan dilahirkan di Melaka pada 1 hari bulan November 1954. Berkelulusan Bachelor of Urban and Regional Planning Honours, Universiti Teknologi Malaysia, beliau kemudiannya mendapat Masters in Development Management dari Asian Institute of Management, Manila, Philippines. Berikutnya, beliau meneruskan pengajian di peringkat Postgraduate Diploma in Human Resource Studies, University of Manchester, United Kingdom. Beliau memulakan kerjaya di dalam perkhidmatan kerajaan sejak tahun 1980 dan sepanjang tempoh perkhidmatan, pelbagai pengalaman telah diperoleh dalam membentuk kerjaya beliau sebagai seorang pemimpin yang berwawasan dan berintegriti sehingga dilantik menjadi Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam pada 1 hari bulan April 2011. Semenjak bergelar Datuk Bandar, beliau telah membuat pelbagai pembaharuan dan perancangan teliti dalam memastikan Shah Alam menjadi sebuah bandaraya yang teratur, bersih, selamat dan berdaya maju selaras dengan kehendak pembangunan mampan. Beliau juga bekerjasama erat dengan sektor swasta, jabatan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan penduduk untuk mencapai visi dan misi MBSA. Mempunyai perwatakan yang sangat tegas, beliau adalah pegawai yang sentiasa turun padang tanpa diiringi lensa kamera maupun disambut dengan pukulan kompang. Seorang yang sangat rajin bekerja dan diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang berkhidmat selama 3 tahun 6 bulan. Beliau tidak pernah bercuti sakit dan hanya mengambil cuti rehat tidak melebihi 4 hari dalam setahun. Beliau begitu gigih memastikan kedudukan kewangan majlis berada dalam tahap selesa agar projek-projek pembangunan dapat dilaksanakan. Beliau sentiasa mencari ruang dan peluang bagi mempertingkatkan hasil majlis. Jalan yang dipilih bukan jalan yang mudah kerana untuk menaikkan kadar cukai pintu majlis bukanlah pilihan sesuai untuk masa kini. Semua peluang diintai. 2 punca hasil yang sebelum ini tidak pernah dikenakan iaitu caj pemajuan dan caruman kumpulan wang perkhidmatan kemajuan atau ISF membawa kepada kestabilan kewangan majlis. Sejak tahun 2011, ISF telah menyumbang sebanyak RM57 juta kepada hasil majlis. Manakala, caj pemajuan pula merupakan penyumbang terbesar kepada hasil bukan cukai majlis iaitu sebanyak RM70.9 juta untuk tahun 2015 dengan jangkaan yang minima. Bajet tahun 2015 yang mengandungi anggaran hasil dan anggaran perbelanjaan yang masing-masing berjumlah RM460.5 juta merupakan satu pencapaian yang menonjol dan amat membanggakan di bawah pentadbiran Datuk Haji Muhammad Jaffar. Hasil 2015 dijangka akan bertambah sebanyak RM109.9 juta atau 31.3% iaitu bertambah daripada RM350.6 juta dalam tahun 2014 kepada RM460.5 juta bagi tahun 2015. Sejumlah RM353.7 juta diperuntukkan untuk belanja mengurus, manakala sebanyak RM106.8 juta lagi diperuntukkan untuk belanja pembangunan Bandaraya Shah Alam bagi tahun 2015. Belanja pembangunan pula diperuntukkan sebanyak RM106.8 juta bagi tahun 2015, iaitu peningkatan sebanyak 50.9% atau RM36 juta berbanding tahun sebelumnya. Dari jumlah ini, 62.4% adalah bagi projek membina dan menaik taraf bangunan, manakala 26.6% adalah bagi projek membina dan menaik taraf infrastruktur. Antara buah tangan Datuk Jaffar semenjak menerajui MBSA adalah kebersihan dan keceriaan landskap di sekitar pusat Bandar Shah Alam. Ini adalah perkara pertama yang dibuat pada hari kedua beliau melaporkan diri. Beliau telah turun sendiri di seluruh kawasan pusat bandar untuk memastikan cerun-cerun di laluan utama, parit erong dan longkang dibersihkan. Dengan memegang sebatang kayu, beliau berjalan kaki sepanjang persiaran memeriksa sendiri keberkesanan parit erong sekitar pusat bandar dihijaukan dan kerb jalan dicat.
pengenalan sistem undi untuk kerja-kerja inden. Sistem yang mendapat cemohan tetapi beliau tetap melaksanakannya kerana beliau berpegang kepada ketelusan dan integriti, dan hasilnya sistem ini merupakan amalan rutin untuk kontraktor di Shah Alam. Pembinaan laluan sikal dan pejalan kaki dengan kelebaran 3.5 meter sepanjang 10 kilometer. MBSA merupakan satu-satunya PBT yang membina stand-alone bicycle lane yang luas dan menghubungkan di antara satu seksyen ke seksyen yang lain di kawasan pusat bandar. Fasa 2 pembinaan laluan ini akan diteruskan sehingga ke seksyen 13 pada tahun 2015. Baik pulih Stadium Utama Shah Alam. Sejak 2011 hingga 2014, MBSA telah berjaya mendapatkan peruntukan hampir 10 juta ringgit dari kerajaan negeri untuk memperbaiki stadium yang menjadi kebanggaan negeri Selangor. 3.9 juta ringgit bakal diterima untuk membaikkan stadium tertutup Malawati. Program pengindahan lanskap dan penghijauan bandar. Secara totalnya, lebih dari 40 program telah dilaksanakan sepanjang Datuk Jaafar berkhidmat di MBSA untuk menghijaukan Shah Alam. Dari program Shah Alam Trees for Life sehinggalah Dusun Community. Hasrat beliau amat jelas, iaitu untuk menarik burung-burung kembali ke Shah Alam dengan memperhebatkan penanaman dusun buah. Perancangan yang sedang rancak pada masa ini adalah Urban Agriculture di Seksyen 8 Shah Alam dan di seluruh MBSA melalui ahli majlis. Shah Alam Trees for Life atau SATFL pada masa ini juga sudah mempunyai jenamanya sendiri dengan mendapat bantuan yang sangat baik dari NGO serta memasuki era penglibatan syarikat-syarikat korporat seperti UMW, Telekom, Maxis, Digi dan banyak lagi. Program Zon Bersih. Pertandingan Zon Bersih adalah perintis kepada kejayaan MBSA di bawah Datuk Jaafar dari aspek pengurusan perbandaran dan kejiranan hijau. Dengan komitmen yang sangat tinggi dari pihak pengurusan, MBSA berjaya menyapu bersih hampir keseluruhan kategori pertandingan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan menjadi juara 2 tahun berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013. Pertandingan Zon Bersih menjadi landasan kepada perkhidmatan MBSA yang lebih baik dari segi kebersihan, penyelenggaraan, penyediaan kemudahan awam, keceriaan, keindahan, perhubungan dengan komuniti dan tadbir urus yang cekap dan berinovasi. Smart Partnership untuk kenderaan komuniti. Kemahiran atau skil perhubungan awam Datuk Jaafar terbukti apabila Bandaraya Shah Alam dihadiahkan beberapa buah kenderaan untuk kegunaan komuniti. Sebuah perkhidmatan bas percuma kepada warga Shah Alam dengan memiliki ciri-ciri mesra OKU adalah hasil sumbangan pihak Prolintas dengan jumlah tajaan sebanyak RM500,000. Manakala, sebuah van high-ace rooftop pula adalah sumbangan dari pihak Klub Rotary Shah Alam dengan nilai RM60,000. Projek Park and Ride di Seksyen 19 Shah Alam. Sebuah projek pertama yang diusahakan MBSA melalui peruntukan yang diterima daripada Kementerian Pengangkutan Malaysia. Projek bernilai RM3.2 juta ini adalah hasil usaha Datuk Jaafar menghantar kertas cadangan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan melalui projek NKRA Pengangkutan Awam Bandar. Projek ini telah pun mula beroperasi sepenuhnya pada bulan Ogos 2014 di bawah pentadbiran MBSA. Projek ini adalah yang pertama seumpamanya di Shah Alam dengan menyediakan sehingga 559 tempat letak kenderaan dan dikawal 24 jam dengan CCTV. Perpustakaan Komuniti. Perpustakaan Anggrek Vanilla adalah perpustakaan pertama MBSA untuk warga Shah Alam. Terletak di Kota Kemuning, perpustakaan ini bukan saja menjadi tempat pembelajaran melalui buku tetapi juga merupakan perpustakaan interaktif. Mula beroperasi pada 1 hari bulan April 2014 dan telah dirasmikan pada 28 Oktober 2014. 2 buah lagi perpustakaan akan dibina di kawasan pinggir bandar Shah Alam untuk tahun 2015. Perhubungan antarabangsa. Di bawah pentadbiran Datuk Jaafar juga,
MBSA telah melebarkan sayap di peringkat antarabangsa melalui jemputan-jemputan persidangan di peringkat dunia, perhubungan dengan Bandaraya Hanam Korea, Tehran Iran dan Surabaya Indonesia. Manakala di bawah inisiatif Public Space oleh Datuk Bandar Shah Alam yang ke-6 ini juga, nama MBSA akan terlakar di United Kingdom dengan penganugerahan Green Apple Award oleh The Green Organisation, sebuah pertubuhan antarabangsa yang mengiktiraf inisiatif organisasi-organisasi di seluruh dunia dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian alam sekitar. Malam hari berlagu unggas, memecah sunyi di dalam hutan. Walaupun terpisah tempat dan tugas, doa dikirim tanda ingatan. Tenanglah tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Berkeringat daya fikir membangunkan MBSA, menjunjung langit di tempat bumi kau pijaki. Mendaki walau tangan payah terkuak, kau genggami bara biarpun jasad pedih tak terubat. Tak jemu berusaha biarpun terkadang terluka. Wisma ini menjadi semayan abadi, lambang jasamu yang tak terbeli.